Mengikut hak zahir secara umumnya, secara kasarnya, secara mutlaknya kita kata gitulah. Tetapi dia berbeza-beza pula dari sudut lain, dari segi lain. Ada juga orang yang yalah kalau pergi sembahyang saja dia kiri kanan dia tak cara, kuranglah lagi. Tapi besar dah nak pergi masjid, nak pergi sembahyang jemaah tu. Tapi kalau dia cara hak tengah jalan dia tu saja, hak lain dia tak cara. Mana lebih dengan orang lain cara seluruh dunia ni, 100 negeri ni cara. Dia nak cara hak tu saja. Hak jalan dia, di jalan dia nak pergi ke masjid tu saja. Bukan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam nak rayaknya suruh dia cara hak tu saja. Nak sekurang-kurangnya kita ni kalau orang biasa pun pergi mana-mana duduk masjid, kita akan jumpa dengan orang, dengan masyarakat. Itulah maksudnya. Tapi bukan makna terhad sekat tu saja. Tidak makna terhad sekat tu saja. Kalau boleh luah lagi, lebih molek. Lebih molek. Lepas tu hak sahabat ni tak ada orang hak lebih jauh rumah dia daripada masjid, tapi dia tak terlepas sembahyang. Molek lah kalau boleh lagu tu. Pergi jalan kaki. Saya ingat Ubay bin Ka'ab ni kata, maknanya zahirnya Ubay bin Ka'ab ni tidak buat lagu tu lah. Ubay bin Ka'ab ni di antara sahabat yang dianggap sebagai faqih. Mana seorang yang mana dia faqih ni, mana dia tidak mengikut zahir lah, tidak mengikut zahir. Biasanya di kalangan sahabat dia tidak mengikut zahir, dia mengikut makna hadis itu. Dia kata, alangkah baiknya kalau kau beli hemar naik, tak payahlah maknanya jadi panah-panah kaki, kena pasir panah ni. Lepas tu tengah malam pula senang, kalau jalan kaki boleh jadi bahaya, binatang-binatang yang bisa pun ada. Dia kata, saya tidak suka kalau rumah saya duduk dekat masjid pun saya tidak suka. Sedangkan Nabi SAW suruh duduk dekat masjid, mudah. Dia kata dia tidak suka pula kalau duduk dekat masjid. Orang pun sapalah cerita tu kepada Nabi SAW. Ada dia ni kata gini. Nabi SAW pun tanya dia apa maksud. Sebab tak boleh, mana tak boleh duduk dekat masjid semata-mata secara umum gitu, tak boleh. Mana dia ni tak boleh duduk dekat masjid dengan maksud nak pahala banyak, sebab jalan tu langkah tu banyak. Dengan maksud kalau lagu tu Nabi SAW kata, semoga Allah memberikan kepadamu semua sekali pahala. Semua hakmu nak tu, hakmu dalam perkiraan kamu tu ada tu, semoga Allah SWT bagi semua sekali. Jadi maksudmu baik. Kalau lagu tu tak apa, duduk daripada masjid jauh pun tak apa. Hak tak lehnya maksud nak jauh daripada masjid ni biar orang tak kata kalau tak pergi ke masjid pun. Hak tu tak leh. Kalau maksud duduk jauh daripada masjid ni maksudnya supaya dapat pahala banyak, tak apa lagu tu. Jadi orang ni gitulah keadaannya. Begitulah. Seterusnya riwayat daripada Abi Umamah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang keluar daripada rumah dia dengan bersuci, dia keluar tu dalam keadaan suci dah. Suci itu maksudnya ada air semayang dah lah, dalam keadaan suci belaka adalah pakaian dia, diri dia, tubuh dia, semua tu suci dah. Nak pergi semayang maktubah, yang ni semayang fardu, semayang fardu di masjid lah, maka pahalanya seperti pahala orang pergi buat haji. Sepahala orang haji yang pakai ihram. Berapa orang haji tak pakai ihram apa? Ialah orang haji pakai ihram, mana apabila sampai dekat miqat dia tu, situlah baru kena pakainya, kena kira. Tapi kalau dia pakai jauh sebelum pada tu lagi, di rumah lagi pakai, mana susah lah dia kena jaga hak ihram tu. Mana susah. Bila susah, pahala dia boleh banyak lah. Walaupun Imam Malik berapa ramai yang mengatakan dia tak boleh, tak boleh lagu tu. Kalau jat di rumah lagi, kalau terutama kalau rumah tu jauh, jadi menyusahkan. Sebuat-buat miqat itu makna nak menyenangkan kita lah, situlah baru kita kena pakai. Jadi kalau kita pakai daripada rumah, banyak kau kita kena jagalah hak tak boleh tu, menyusahkan. Jadi agama ni bukan untuk menyusahkan kita. Dengan sebab itu mereka kata tak boleh. Tapi bagi orang yang kata boleh, salah satu dalilnya dia pegang ni, hadis ni. Orang haji yang telah pakai ihram. Jadi telah pakai ihram ni, ihram jauh lagi daripada miqat, dia pakai dah. Sebab jadi makna susah lah. Jadi susah, dia dapat lebih pahala dia. Maknanya ada kelebihan juga.
Dapat pahala seperti orang yang haji yang apa ni, ka ajril haji al-muhrim. Al-muhrim. Yang pakai ihram. Sepasal inilah. Jadi apa makna seperti pahala orang buat haji yang pakai ihram ni? Seperti pahala haji kah? Kalau lagu tu tak payah pergi haji lah belaka. Kalau lagu tu jadi apa maksud dia? Apa maksud dia? Mana dia kata seperti orang haji tu bukan makna boleh ganti hak dia ni, tak payah pergi haji, bukan makna lagu tu. Seperti pahala tu mana kalau orang haji mana setiap langkah dia, setiap kesusahan dia dalam perjalanan dia tidak sampai selalu ke Mekah tu. Kena sampai sini tu, gon ni naik gon ni, tukar tepak pergi sini pula jauh. Setiap perjalanan dia tu mana mendatangkan pahala. Begitu juga orang ni dalam perjalanan dia, setiap langkah dia tu mendatangkan pahala kepada dia sehingga sampai ke masjid. Itu rezeki tu, bukan rezeki nak pergi sembahyang Jumaat di masjid tu boleh ganti buat haji dah. Kalau pakai lagu tu silap lah, silap. Mana dari segi pahala supaya orang haji ni boleh pahala semenjak dia turun daripada rumah dia dengan susah payah tukar-tukar kenderaan, kita kata semuanya tidak saja belaka tu. Walaupun kita kata hak ibadat sebenarnya al-hajju Arafah, haji hak sebenarnya Arafah tu, wukuf di Arafah tu. Lepas tu hak lain-lain, kalau kita nak kira hak lain-lain sebelum pada tu pun ibadat haji, bila sampai sana baru ada ibadat tu. Tapi hak sebelum pada tu saja kau kosong kau nak ayat tidak boleh pahala. Supaya juga orang nak pergi sembahyang Jumaat ni, hak maksud sebenarnya hak pahala, nak pahala sembahyang Jumaat tu di masjid tu, tengah jalan ni tidak duduk sembahyang tapi boleh pahala juga sebab maksud tadi. Itu satu makna dia. Yang kedua, dari segi apa? Dari segi dia mendapat jenis pahala. Orang yang pergi haji ke Baitullah dengan berihram daripada rumah dia, jenis pahala tu. Jenis pahala tu bukan makna sama, tapi jenis pahala tu. Misalnya kita kata kalau orang buat begini dia dapat duit. Dapat duit. Duit yang diperolehi itu tidak sama. Hak nombor 1 duit juga tapi 1,000. Hak nombor 2 duit juga tapi 500. Hak nombor 3 duit juga tapi 100. Jenis duit nak ayatnya. Jenis duit. Ataupun jenis lain. Tapi jenis itulah. Sebab itulah kita kata kalau beras pun dia tidak sama dari segi kualiti dia tu. Orang ni boleh beras grade 1. Misalnya hak ni boleh beras kurang sikit, hak ni boleh beras tapi jenis beras lah, orang panggil beras lah juga. Gitu maknanya. Dan sesiapa yang pergi sesiapa yang pergi untuk bersembahyang duha, keluar untuk bersembahyang duha, tidak ada dia pergi itu dengan sebab lain melainkan untuk nak sembahyang duha lah, pahala dia seperti pahala orang yang pergi buat umrah. Daripada sinilah ulama-ulama yang mengatakan umrah tu tidak wajib, dia kata sunat. Sebab hadis ni dia kata dia bandingkan orang yang nak pergi sembahyang duha, pas sembahyang duha ni wajib ke sunat? Sunat. Bila sunat dia bandingkan dengan hak sunat lah, bandingkan dengan hak umrah tu. Umrah tu makna sunat. Sebab apa? Sebab sembahyang duha ni sunat. Jadi hak umrah tu pun sunat juga. Menunjukkan umrah tu sunat. Takkanlah dia disebut sembahyang duha ni hak sunat buat banding dengan hak fardu, buat banding dengan hak wajib umrah tu misalnya, tak sesuai. Maknanya kalau hak pergi sembahyang Jumaat dia dapat pahala seperti buat ibadat hak fardu, hak rukun, hak besar. Kalau pergi ke masjid ni dengan maksud nak sembahyang sunat, nak sembahyang sunat, boleh pahala juga, tapi pahala tidaklah sebesar seperti kalau keluar untuk pergi sembahyang Jumaat nak sembahyang fardu tu. Mana kalau banding hak tu haji, ni umrah, maknanya beza tu. Haji lebih tinggi lagi daripada umrah. Jadi sembahyang fardu tu serupa dengan pergi buat haji tu. Sembahyang hak sunat duha ni ataupun lain-lain serupa dengan buat umrah.